Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Farah Syazila binti Chaliza, nombor kat Matrix 10DPN8F2024. Pada POVID 2019, masyarakat dikejutkan dengan pandemik COVID-19 telah menyebabkan norma hidup dan gaya hidup telah berubah. Terdapat beberapa perubahan yang berlaku dalam jalan norma hidup dan gaya hidup baru, iaitu untuk mengekangkan penularan wabak COVID-19. Penyakit ini telah menyebabkan pelbagai ancaman nyawa yang berlaku terhadap masyarakat dunia, yang telah menyebabkan pelbagai inisiatif dan juga perkara yang dilakukan untuk mengurangkan penularan penyakit ini. Penyakit ini telah mengubah gaya hidup masyarakat kita dengan telah menyebabkan semua penduduk masyarakat dunia hendak memakai mask ketika keluar pada rumah. Pemakaian mask ini dapat mengurangkan penularan penyakit COVID-19 dan akan menyebabkan peratusan keterberjangkitan akan berkurang. Hal ini turut menyebabkan siapa tidak memakai mask akan dikompang oleh kerajaan Malaysia. Penyakit COVID-19 juga telah menyebabkan keterbatasan dalam penyentuhan fizikal. Hal ini menyebabkan penduduk masyarakat terpaksa bersalaman secara berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Farouk, nombor kat Matrix 10 DPM 18F2026. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan istilah penjarakan sosial yang diguna pakai dalam prosedur standard SOP bagi mencegah penularan wabak COVID-19 kini ditukar kepada penjarakan fizikal. Penggunaan istilah penjarakan fizikal merujuk kepada orang ramai perlu mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter yang perlu dipatuhi dalam kebiasaan baharu. Penjarakan 1 meter ini perlu dipraktikkan di setiap tempat di mana kita berada. Sebagai contoh, di pasar raya, di mall berhampiran ataupun di tempat-tempat yang ingin kita melawat. Jadi kita perlu mematuhi peraturan mengikut SOP di mana kita perlu berdiri dalam jarak 1 meter ataupun duduk dalam jarak 1 meter. Demikian kerana sebelum berlakunya wabak COVID-19 ini, kita boleh beratur dalam jarak yang dekat, kita boleh duduk dalam jarak yang dekat. Akan tetapi apabila telah datangnya wabak COVID-19 ini, kita perlu mengikut SOP yang telah disarankan oleh KKM agar wabak COVID-19 itu dapat dijauhkan. Hal ini demikian kerana apabila kita tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan, berkemungkinan orang-orang tersebut akan dikenakan denda yang telah diaturkan oleh KKM. Istilah penjarakan sosial kini diganti dengan penjarakan fizikal menurut KKM. Selain itu, orang ramai perlu mematuhi syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKPP, dan mereka yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, orang warga emas ataupun orang OKU iaitu orang kurang upaya perlu dilindungi. Individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurlena binti Muhammad Idrus, nombor Matrix 10 DPM 18F2086. Okey, pada norma baru ini, gaya hidup kita sebagai pekerja dan pelajar juga berubah kerana sesetengah pekerja terpaksa menjalankan pekerjaan mereka dari rumah. Okey, rata-rata rakyat sudah mampu menyesuaikan diri mereka dengan perubahan yang dilakukan dalam tempoh pandemik ini. Kini, ramai yang sudah mula selesa dan mampu memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Termasuklah menggunakan aplikasi terkini iaitu Zoom atau Microsoft Teams untuk mereka berkomunikasi dengan rakan sekerja mereka. Okey, terdapat juga tindakan yang perlu dilakukan oleh pekerja dan majikan jika mereka sudah mula bekerja di tempat kerja masing-masing. Antara tindakan majikan ialah mereka perlu menjalankan saringan kesihatan di pintu masuk pejabat, menggunakan aplikasi MySejahtera, melakukan kebersihan pada permukaan yang mereka kerap sentuh, kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan memastikan tandas sentiasa bersih. Seterusnya ialah tindakan pekerja. Mereka perlu amalkan etika batuk dan bersin dengan betul, kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, berada di rumah jika mereka sakit, memastikan jarak antara pekerja sekurang-kurangnya 1 meter dan
elakkan berkongsi makanan di tempat kerja. Okey, seterusnya bagi pelajar pula, mereka perlu menyesuaikan diri dengan pembelajaran secara atas talian yang sebelum ini tidak begitu mendapat sambutan. Pembelajaran secara atas talian ini menjadi pilihan sekolah dan institusi pendidikan tinggi dalam tempoh pandemik ini untuk meneruskan pengajian masing-masing. Antara tindakan yang perlu dilakukan oleh pelajar sekiranya mereka perlu hadir ke institusi atau sekolah ialah melakukan pemeriksaan suhu, tidak melakukan aktiviti luar yang melibatkan perhimpunan, kerap mencuci tangan, mengamalkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, membuka tingkap dan pintu kelas supaya mendapat udara yang baik, mengamalkan etika batuk dan bersin, dan akhir sekali memakai pelitup muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazana Suabiti Syarif. Nombor kad matrik 10 DPM 18F2087. Hari ini saya akan menerangkan tentang gaya hidup. Seperti yang kita tahu, gaya hidup kita sekarang berbeza berbanding sebelum ini, iaitu kita sekarang berada di dalam norma COVID-19. Norma COVID-19, kita telah diwajibkan untuk memakai pelitup muka ketika berada di tempat-tempat awam. Sebagai contoh, ketika kita berada di pasar tani, pasar awam, pusat membeli belah dan sebagainya. Tidak kira kita berada di mana pun, jika tempat itu mempunyai orang yang ramai, kita diwajibkan untuk memakai pelitup muka untuk membendung penularan COVID-19. Untuk pengetahuan semua, pemakaian pelitup muka diwajibkan untuk semua orang, tidak kira tua ataupun muda. Oleh itu, kita haruslah mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MKN dan kerajaan untuk memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam ataupun tempat yang mempunyai ramai orang. Ini dapat mengelakkan kita daripada terkena virus COVID-19. Bagi mereka yang tidak mengikut syarat pemakaian pelitup muka ketika berada di tempat awam, mereka juga boleh dikenakan denda oleh kerajaan. Oleh itu, kita haruslah menyesuaikan diri dengan gaya hidup sekarang, iaitu menjadikan pemakaian pelitup muka sebagai rutin harian kita. Selain daripada pemakaian pelitup muka sebagai gaya hidup baru di norma COVID-19 ini, kita juga diwajibkan untuk mempunyai aplikasi MySejahtera di dalam telefon bimbit kita. Seperti yang kita tahu, di dalam MySejahtera kita mempunyai MySejahtera Check-in. Okey, pendaftaran MySejahtera Check-in ini bertujuan adalah untuk perniagaan, permis, pengangkutan awam dan lain-lain. MySejahtera Check-in bertujuan untuk memaparkan kod QR. Jadi kepada pengguna-pengguna MySejahtera, jika mereka pergi ke kedai makan, permis, pusat membeli belah dan lokasi-lokasi lain, mereka diwajibkan untuk mengimbas kod MySejahtera yang berada di kedai tersebut. Akhir sekali, seperti yang kita tahu, gaya hidup kita telah berubah daripada gaya hidup dahulu dan sekarang di dalam norma COVID-19 ini, iaitu kita harus memakai pemakaian pelitup muka dan menjadikan ia sebagai rutin harian kita semasa berada di tempat awam, dan kita diharuskan dan diwajibkan untuk mengimbas kod QR yang berada di dalam MySejahtera Check-in semasa ingin memasuki permis ataupun pusat membeli belah dan restoran-restoran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayati binti Abdul Hamid, nombor matrik 10 DPM 18F2033. Okey, poin seterusnya ialah pergerakan rakyat terkawal apabila sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Okey, hal ini menyebabkan apabila kerajaan mengumumkan kita dikenakan PKP, so pergerakan kita agak terkawal untuk ke mana-mana sahaja, terutamanya kepada pekerja dan juga rakyat yang baru memulakan perniagaannya. Okey, jadi disebabkan pergerakan kita terkawal, so pekerja dan juga peniaga kecil perlu ke balai polis untuk mengambil surat kebenaran mereka untuk merentas negeri ataupun merentas daerah ataupun melakukan penghantaran kepada pelanggan-pelanggan mereka. Okey, baru-baru ni kita digemparkan dengan berita tidak boleh menziarahi jiran tetangga ataupun anak-anak tidak boleh balik ke kampung atas sebab Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okay, disebabkan itu ada segelintir rakyat yang degil dan yang ingkar serta melakukan perkara yang tidak dibenarkan oleh kerajaan.
So, seperti yang anda lihat di sini. Tuan rumah dikenakan RM25,000 kerana menjemput ataupun memberi tetamu datang ke rumahnya, dan tetamu dikenakan sebanyak RM5,000 atas sebab menziarahi ke rumah-rumah kawan rakan-rakan mereka. Disebabkan kompang yang dikenakan, rakyat Malaysia agak tidak berpuas hati kerana kompang yang dikenakan begitu banyak. Disebabkan kawalan pergerakan ini, rakyat Malaysia terlalu ingkar dengan berita-berita yang mereka keluarkan itu. Sebagai rakyat kita haruslah mendengar ataupun mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, kerana COVID-19 semakin meningkat, iaitu meningkat kepada angka 5,000, 4 angka iaitu 5,000. Kita sebagai rakyat kita haruslah mengikuti SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan juga kita perlulah duduk di rumah supaya COVID-19 ini tidak merebak ke semerata-dunia. Jadi apabila pergerakan kita dikawal ataupun diperketatkan, ia amat menyusahkan kepada pekerja yang bekerja jauh daripada rumah mereka dan juga peniaga-peniaga kecil, kerana mereka perlu mengambil surat polis ataupun kebenaran polis untuk mereka melakukan penghantaran kepada pelanggan mereka, dan juga pekerja yang ingin merentas negeri ataupun merentas daerah untuk ke tempat kerja mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat yang lain, kita haruslah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.